Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan kita, kekasih kita yang paling kita sayang, yang paling kita contohi, yang paling kita rindui, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia dan para pengikutnya yang setia dan berjuang di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-A'raf bermula dari ayat 65 insya-Allah. Surah Al-A'raf bermula dari ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا
وما كانوا مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur bagi Allah di atas segala nikmat yang kita tahu dan juga yang kita tak tahu, yang kita minta dan juga yang kita tak minta, yang kita sedar dan juga yang kita tak sedar. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita tu teramatlah banyak. Cumanya syukur kita yang sikit, dan alangkah sedikitnya orang yang bersyukur. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji bagi dia. Adada khalqihi, sebanyak makhluknya, sebanyak bilangan makhluknya. Wa ridha nafsihi, seluas redanya. Wa zinata arshihi, seberat timbangan arasnya. Wa midada kalimatih, dan sepanjang tinta kalimahnya tertulis. Itu adalah lafaz puji yang kita nak puji Allah. Sebab apa? Terlalu banyak. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Baik. Juga selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita dah sebut tadi. Ayat yang kita baca hari ini ialah cerita tentang kisah Rasul yang kedua dalam, ataupun cerita Nabi yang ketiga tapi Rasul yang kedua. Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, datang pula cerita hari ni kisah Nabi Hud. Cerita Nabi Hud. Allah Ta'ala kata, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad, kepada kaum Ad, wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka, iaitulah Nabi Hud. Qala, berkatalah Nabi Hud, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu dari Tuhan selain darinya. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Afala tattaqun, oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Ayat ini sama dengan, lebih kurang dengan ayat sebelumnya. Iaitulah perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Dia kata kepada kaum dia, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripadanya. Inilah dakwah tauhid
yang kita sebut dah selama ini, sebelum ini, dan akan kita sebut sampai bila-bila. Dan inilah perkara yang paling patut kita jaga dalam hidup kita, iaitu satu akidah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagi kamu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqun, maka tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya, yakni melaksanakan yang dia perintahkan dan meninggalkan yang dia larang. Yang dia perintah adalah sembah dia, yang dia larang adalah syirik kepadanya. Afala tattaqun, tidakkah kamu mahu bertakwa kepada Allah? Jadi Rasul-Rasul bawa ajaran yang sama. Sejak daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua mereka mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid, iaitu beriman kepada Allah, bukan sekadar beriman tapi tidak menyembah melainkan Allah. Beriman tu mengaku, tapi lebih daripada tu ialah tuntutannya tidak menyembah melainkan dia. Tapi sebagaimana biasalah, sebagaimana biasa, risalah ini, dakwah ini sangat sukar untuk diterima. Sangat sukar untuk diterima, malah seakan generasi demi generasi berpesan sesama mereka untuk menolak dakwah Rasul dengan jawapan yang sama. Sampai bila? Sampai akhirat. Jawapan mereka sama. Kalau sebelum daripada ni disebut sesat, hari ni ayat kita baca, Allah Ta'ala kata apa? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi, berkatalah al-mala'. Al-mala' ni ketua, pembesar, orang-orang berpengaruh. Qala al-mala'u min qawmihi, biasanya yang akan lawan Rasul ni golongan al-mala'. Al-mala' ni golongan pembesar. Sama dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lawan Nabi pembesar, pembesar Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Semua ni adalah pembesar-pembesar Quraisy. Dia orang ni lah yang paling lantang lawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang paling payah. Oleh kerana itu jangan hairan tuan-tuan, kalau hari ni kita rasa payah nak menembusi dinding para pemimpin dengan dakwah, dinding para influencer, orang-orang yang berpengaruh dengan dakwah. Pasal apa? Pasal harta itu fitnah, kuasa itu fitnah, pengaruh itu juga fitnah. Orang yang mudah terima, orang yang tidak memiliki kepentingan. Golongan hamba tak ada kepentingan. Orang miskin tak ada kepentingan. Ya, mereka tahu mereka nak selamat dari azab Allah. Orang kaya ni dia takut kalau dia dengar agak macam mana dengan pengaruh dia. Nah, orang ternama, macam mana aku lepas daripada ni kalau aku terima dakwah dia, dialah lagi ternama daripada aku. Payah. Mereka ada kepentingan-kepentingan tertentu. Hatta kalau orang-orang yang ada kepentingan dalam Islam sekalipun,
Ada orang ni dia jaga patung berhala. Orang datang patung berhala, orang pun bagi duit minta hajat, duit dapat kat dia. Berhala nak lalu je bagi duit. Saya pernah pergi ke apa panggil Yala. Pergi ke pernah Yala. Waktu kita pergi tu, tengok ada orang duk kumpul ramai. Rupa-rupanya ada perarakan Buddha. Buddha ni dia bawa perarak macam kita sini kak, apa tu? Taipusam. Taipusam ni dia bawa daripada kuil apa? Dia pergi ke Batu Cave. Kemudian balik semula ke kuil dia kan. Kalau dia duduk dulu sekejap situ. Saya pun tak tahulah. Tapi patung tu dibawa berjalan. Jadi satu hari di Yala tu saya tengok patung Buddha tu dibawa berjalan. Maka siapa-siapa hak nak patung tu singgah kat dia ataupun nak lalu bawah patung tu besar sikit, dia akan ambil keberkatan dengan lalu patung. Setiap kali dia lalu ataupun patung tu lalu kat dia, dia bagi duit. Depan patung tu ada tabung. Siapa yang ambil duit? Penganjur. Penganjur hak macam ni lah payah kita kadang-kadang nak suruh dia tinggalkan perbuatan syirik dia. Sebab dia ada kepentingan. Dia ada pengaruh. Al-malak. Kalau zaman kita dalam Islam, ada orang-orang yang ada kedudukan tapi melakukan amalan syirik. Bila kita suruh berhenti, dia payah nak berhenti. Sebab dia dah ada pengaruh dan pengikut. Kadang-kadang dia datang dengan pakej keuntungan duniawi. Jaga makam keramat. Kemudian orang datang minta hajat dengan makam, bagi duit. Duit tu untuk siapa? Untuk penjaga makam. Kaya raya dia. Bila kita kata tinggalkan penyembahan kubur, tinggalkan minta hajat di kubur, payah untuk dia tinggalkan. Malah sebahagian tu semua agama dia tapau. Orang Islam datang ke kubur keramat, dia tapau. Orang Buddha datang ke kubur keramat pun dia tapau. Orang Hindu datang ke kubur keramat pun dia tapau. Dia kata semua agama ikut cara masing-masing, yang penting tabung ni kena isi. Kazan jumpa dah tempat hak kita cerita gitu di Singapura. Nama apa? Pulau apa? Habib Noh tu satu, ada satu lagi. Pulau Tugu. Pulau apa tak ingat dah. Saya sebut ada itu. Ada satu tempat dekat bukit, ada kubur. Kemudian semua agama pergi. Kusu. Pulau Kusu. Pernah sampai? Kusu Island. Situ atas tu ada kubur. Kubur tu semua dia tapau. Jadi dia kata orang Cina buat cara Cina, orang Hindu buat cara Hindu, orang Islam buat cara Islam. Dia jaga, dia jual alat-alat untuk minta hajat. Orang macam ni, upaya melainkan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-malak ni golongan yang berpengaruh. Mereka ni lah paling payah nak terima dakwah Rasul. Tapi kalau mereka terima, besar dia punya kelebihan dia. Kerana mereka memiliki pengaruh. Dan alhamdulillah, para pendakwah dulu datang ke tanah Melayu, mereka berjaya mengislamkan para sultan. Akhirnya semua rakyat pun beriman kepada Allah. Semua rakyat pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
sehingga tidak ada yang namanya bangsa Melayu melainkan Islam. Dan siapa yang masuk Islam, dia akan diiktiraf sebagai adik-beradik kita. Dia akan anggap sebagai keluarga. Jangan kata kena masuk Islam tu masuk Melayu. Tu nama dia resis. Orang hak kata tu resis. Orang Melayu tak resis. Sebaliknya orang Melayu anggap siapa yang masuk Islam, dia adalah keluarga kita. Dan ini budaya daripada dulu sampai lah ni. Ada iklan hari kemerdekaan baru ni. Mak Saleh mari sini. Dia kata nak pergi Subang, kan? Dekat driver taksi. Driver tu kata, ya bang. Tak, saya nak pergi Subang. Dia kata, ya bang. Subang? Okey bang. Siapa dia kata? Bang tu apa? Rupanya brother. Orang kita ni semua panggil orang ni brother. Abang, bang. Kita panggil mamak pun aneh. Abang masa aneh. Dah, brother. Pasal apa? Pasal sifat kekeluargaan yang ada dalam masyarakat kita. Jadi jangan kata kita resis bila masuk Islam, masuk Melayu. Tak, kena tengok pada sudut sebaliknya. Siapa yang masuk Islam, kita anggap dia sebagai keluarga. Sehingga dia masuk dalam budaya kita, jadi orang kita, tak apalah. Cakap bahasa kita, tak apalah. Anak dia lagi kita jaga. Pasal apa? Pasal kita dianggap keluarga. Di situ duduk dia. Tapi mari kepada orang-orang yang nak tukar angle, dia kata, pendakwah-pendakwah ni, kalau ajak orang masuk Islam, dia suruh masuk Melayu. Tak ada orang paksa suruh masuk Melayu. Yang ada ialah kita anggap mereka sebagai keluarga. Cuma pendakwah-pendakwah Kristian, pendakwah Buddha ni, bila dia tak setuju orang masuk Islam, dia akan bakar sentimen perkauman. Dia kata masuk Islam, masuk Melayu. Masuk Islam, masuk Melayu. Baik. Jadi sifat kekeluargaan, dakwah yang kita ada, alhamdulillah, bermula daripada Islamnya al-Malak di tanah Melayu. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya realiti yang berlaku bukan mudah. Bukan mudah. Nak ajak orang pembesar-pembesar atau orang berpengaruh. Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Hud? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, inna lanaraka fi safahatin wa inna, sesungguhnya kami nampak kamu berada dalam kebodohan. Bodoh kamu ni. Tuhan kita dah ada punyalah besar. Ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Dengan nama-nama dia lah. Tiba-tiba kamu nak suruh kami tinggalkan semua tu, nak sembah Tuhan kamu. Nak sembah satu-satunya Tuhan kamu. Bodoh kamu. Bahasa dia. Inna lanaraka fi safaha. Kami nampak kamu berada dalam kebodohan. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan kami fikir, kami yakin kamu ni adalah pendusta. Kamu ni bodoh lagi pembohong. Qala ya qaumi laysa bi safaha. Berkata Nabi Hud, wahai kaum, laysa bi safaha, aku tidak bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin, akan tetapi aku ni membawa risalah dari Tuhanku. Ada orang-orang ni yang dia mengajak manusia kepada Quran, yang mengajak manusia kepada wahyu, dianggap bodoh? Ada?
Ramai. Kita ajak kembalilah kepada Quran. Bodoh. Zaman lah ni orang moden nak makan kitab-kitab zaman dulu lagi. Tak, dia anggap begitu. Kita ajak mereka meninggalkan kesyirikan. Bodoh. Dia anggap bodoh. Sesat. Bodoh. Dia tak tahu yang dikatakan sesat itulah wahyu Allah yang dibawa oleh nabi-nabi ni. Yang dikatakan sebagai bodoh itulah wahyu Allah. Walaupun pada sangkaan mereka lebih cerdik. Kenapa dia rasa dia cerdik? Kaum Ad ni kaum yang hebat. Hebat tak hebat dia, mereka boleh memahat batu gunung. Gunung-gunung dipahat menjadi batu. Dan mereka membina binaan-binaan yang tinggi. Mana duduk di gunung-gunung yang tinggi. Sehingga bila orang lalu, orang tengok tentang ketinggian dia. Allah Ta'ala kata, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mu tak tengok ke kepada bagaimana Allah Ta'ala lakukan kepada Ad? Irama dhatil imad. Di tempat Iram. Dhatil imad yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Sebab mereka ni orang yang kuat pada tubuh badan. Orang yang kuat pada teknologi mereka. Zaman tu, dialah yang paling hebat. Jadi bila datang Nabi Hud, dia kata apa? Bodoh kamu. Dia sangka dia lebih cerdik. Kata Nabi Hud, Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku ni bawa kepada kamu untuk sampaikan kepada kamu perintah-perintah dari Tuhanku. Bukan aku bawa ni aku bawa ni adalah risalah dari Tuhan. Tapi kaum dia tak percaya. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah pemberi amanah, pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Pemberi amanah, pemberi nasihat yang amanah. Apa maksud pemberi nasihat yang amanah? Ni pemberi nasihat yang amanah. Wa ana lakum nasihun amin. Rasul-rasul ni sama seperti Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga dikenal sebagai amin. Amin di sini maknanya mereka sangat amanah dalam menyampaikan wahyu. Ni kena ambil sifat ni. Para pendakwah yang menyambung kerja Rasul kena ada sifat amanah. Jangan bukan kena masuk parti amanah tak. Kena bersifat dengan sifat amanah. Sifat amanah ni apa? Amanah dengan ilmu, amanah dengan wahyu. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata melainkan apa yang Allah wahyukan. Dan apabila dia terima apa yang Allah wahyukan, dia tidak ubah walaupun sedikit. Nabi ni amanah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah. Nabi tak pernah cakap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu yang diwahyukan. Sebab tu para pendakwah, kita ambil faedah daripada ayat ini. Pesanan kita kepada semua para pendakwah yang mengajak manusia kepada Allah. Bersikaplah jujur dengan Allah. Bersifatlah jujur dengan ilmu. Makna apa? Jangan tokok tambah apa yang Allah bagi tahu.
Jangan tambah apa yang Allah bagi tahu, sebagaimana jangan kurangkan apa yang Allah bagi tahu. Kerana apa? Kerana ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga pesanan orang lain pun tak boleh kita curang, apatah lagi kita memikul dan menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW puji orang yang mendengar wahyu, mendengar sabdaan baginda, kemudian menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Mana ada unsur amanah di situ. Kita bagi tahu sebagaimana yang kita dengar. Jangan kita pula dok tawil, dok pertikai. Tak, sebenarnya begini. Memanglah Nabi cakap macam ni, tapi ada begini. Itu tak ada amanah nama dia. Itu kita mempergunakan nama Nabi untuk kepentingan pengaruh. Tapi yang sebenarnya kita nak ajak amalan kita. Ada orang guna Nabi ni sebagai pengaruh. Dia nak tarik crowd. Oh, cinta Nabi, sayang Nabi. Tarik crowd. Tapi bila dia ajar amalan, dia tak ajar pun amalan Nabi. Dia ambil amalan dia, dia indahkan amalan dia, lalu dia packagekan dengan wrapping, dengan balutan kasih kepada Nabi. Jadi orang sangka seolah-olah ni amalan Nabi. Sebenarnya bukan. Kenapa berlaku? Kerana tidak jujurnya pendakwah. Seorang pendakwah kalau mengajak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya dia ajak untuk beramal dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama ini amanah. Agama ni amanah. Kalau tak tahu, jangan cakap, diam. Lebih baik daripada berkata tanpa ilmu. Baiklah kita cerita untuk memahamkan. Jangan tambah benda baru dak. Kita cerita ulah benda ni untuk menambahkan kefahaman. Tak apa. Pasal apa? Pasal kita tak lari daripada landasan. Orang kata ustaz tu cerita benda sama. Tak apalah sama pun. Pasal apa? Sebab dia serupa dengan Al-Quran. Tak apalah sama pun. Tak lebih-lebih. Tak ada kau ulasan-ulasan hak lebih. Bolehlah ulas untuk menambah faham. Tapi kalau nak mendatangkan sesuatu yang baru, oh kita tak pernah dengar lagi ni ulasan lagu ni. Kita tak pernah dengar lagi. Dia lah hak mula-mula royak lagu ni. Tak ada lagi orang royak gini. Kena beringat. Pasal apa? Kita bimbang itu datang dari kita, bukan dari wahyu. Pasal apa? Pasal pendakwah kena ada sifat amanah. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Tugasku, kata Nabi Hud, adalah menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Yang amanah bagi kamu. Jadi ini adalah sifat yang mulia. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum. Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu? Ala rajulin minkum liyunzirakum, melalui seorang lelaki dari kalangan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu. Kenapa kamu tak nak beriman? Apakah kerana kamu rasa pelik, hairan? Macam mana Allah boleh pilih salah seorang daripada kamu untuk menyampaikan peringatannya kepada kamu? Tiba-tiba tengok-tengok orang di kalangan kita kenal ajak kecil, jadi utusan Tuhan.
Macam mana? Aku kenal mujak budak lagi, agak kecil lagi. Tak usah sembang lah. Bahasa kita lah. Nah, dia tahu belaka. Jadi mereka ni rasa pelik. Pelik tu bukan kerana sifat Nabi Hud tu yang dulunya tak baik, lah ni jadi baik. Macam kita kata, saya contohkan tadi. Tak. Sedang Nabi Hud ni orang yang mulia. Allah Ta'ala pilih dari keturunan yang mulia dari kalangan penduduk Ahqaf, penduduk tempat tu. Ni Nabi Nuh dan Nabi Hud. Kalau dari sudut kedudukan, mulia. Dari sudut kedudukan, mulia. Tapi kenapa mereka tak boleh terima? Sebab dia tak boleh terima manusia seperti mereka. Aku dengan dia serupa je. Kenapa dia jadi rasul? Tiba-tiba nak bawa wahyu Tuhan. Dia tak percaya. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum Nabi Nuh. Dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh kamu. Ni, la'allakum tuflihun. Supaya kamu, maka kenanglah nikmat-nikmat Allah supaya kamu berjaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kaum Nabi Hud. Nama Nabi Hud ni nama Nabi kan. Negeri dia nama kaum dia, Nabi dia nama Hud. Kaum dia nama Ad. Negeri dia nama Ahqaf. Negeri dia nama Ahqaf. Ahqaf ni terletak dekat dengan Yaman. Dekat dengan Hadramaut. Dekat dengan Hadramaut. Sebab tu ada seorang dekat Hadramaut tu, dia buat ritual setiap tahun ziarah kubur Nabi Hud. Pergi berdoa pula kepada kubur Nabi Hud. Siap mandi lagi kat sungai tepi tu. Menyucikan dosa. Kemudian berdoa tawassul kepada Nabi Hud. Minta doa di kubur. Datang berarak ramai-ramai. Pernah tengok? Tak pernah tengok? Tengoklah dalam YouTube. Ziarah kubur Nabi Hud. Tapi perbuatan tersebut, kalau Nabi Hud hidup lagi pun Nabi Hud marah. Kalaulah. Pasal apa? Nabi Hud sendiri mengajak beriman hanya kepada Allah. Nabi Hud kata kepada kaum dia, malakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kamu Tuhan melainkan Allah. Itu Nabi Hud. Kalaulah dia masih hidup, kalaulah. Dia pun tak setuju kalau. Pasal apa? Pasal menyembah atau membawa orang ke kuburan, berdoa di kubur, minta hajat dengan, adalah menafikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam lah. Tapi yang penting Nabi kita tak pernah ajar buat gitu. Nabi kita tak pernah ajar. Kalau benda tu baik, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kemudian wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Ingatlah ketika mana Allah jadikan kamu ni khalifah-khalifah selepas daripada Nabi Nuh. Maknanya mereka ni adalah dari kumpulan orang-orang yang dulunya Allah selamatkan. Waktu banjir besar,
semua mati. Yang tinggal dalam kapal hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi begitulah manusia, bila berlabuh dia turun, kemudian hidup, kemudian generasi demi generasi, akhirnya mereka kembali kepada penyembahan berhala. Okay? Dia lupa dah nikmat yang Allah bagi kepada dia sebelum ni. Apa dia? Nikmat selamat dari banjir. Kalau tidak kerana moyang mereka tu selamat daripada banjir, nescaya mereka hari ni tak ada. Hidup tak ada. Tok tak ada, macam mana kita nak ada? Dia lupa. Orang-orang kaum Ad ni. Jadi Allah Ta'ala kata, ingatlah, mu dulu ni mari daripada kaum Nabi Nuh selamat daripada kapal. Wazadakum fil khalqi bastah. Kemudian Allah tambah pula kekuatan pada bentuk khalq, yakni kejadian tubuh kamu. Itu Allah jadikan kamu ni orang yang kuat, memiliki kekuatan. Tak ada orang lebih kuat daripada kaum mereka. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu. Mereka pun kata, kamu datang ni nak suruh kami sembah Tuhan satu je ke? Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan kami nak tinggalkan apa yang tok nenek moyang kami dulu sembah. Tengok nenek moyang lagi. Kalau kita ni, ayat kita ni nenek moyang tak jauh rupanya dengan alasan orang-orang yang kafir dulu. Agak alasan mereka nenek moyang, sikit-sikit nenek moyang. Takkanlah nenek moyang kita dulu sesat. Jadi oleh kerana itu, berhujah dengan nenek moyang ni adalah hujah orang-orang yang ingkar kepada Rasul. Adapun yang beriman, sami'na wa ata'na. Kalau Nabi kata begitu, kami terima, kami taat kepada perintah. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkanlah kepada kami azab yang engkau janjikan jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Apa kata Allah? Nabi Hud menjawab, sesungguhnya telah tetaplah kamu akan ditimpa azab dan kemurkaan dari Tuhanmu. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha. Apakah kamu berbahas denganku mengenai nama-nama yang hanya kamu dan nenek moyang kamu yang menamakannya? Kamu nak bantah aku, nak berbahas dengan aku. Nak bahas apa? Nak banding Tuhan mana? Aku ajak sembah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kamu nak bantah aku dengan berhala. Tidaklah berhala tu melainkan hanya nama-nama yang kamu letak. Dia tak ada apa pun. Dia pun tak tahu dia tu akan disembah. Dia patung, dia batu, dia tak ada apa. Yang meletakkan dia bagi ada nama dia kamu. Malakum min ilah. Kamu yang letak. Tiba-tiba kamu sungguh-sungguh nak pertahankan dia. Pasal apa? Yang orang ajak sembah Allah Azza wa Jalla. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Yang kamu letak pun Allah Ta'ala tak bagi satu bukti pun bahawa tu Tuhan. Tak ada. Maka tunggulah. Tunggulah kedatangan azab itu, sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang turut menunggu bersama-sama kamu. Jadi tak usah bantahlah. Tidak ada sesuatu pun yang layak dibandingkan dengan Allah. Jadi tinggalkanlah sembahan selain Allah. Tinggalkanlah amalan-amalan yang Allah Ta'ala tak suruh. Hatta kalau kita nak berdoa kepada Allah, Allah suruh kita direct langsung kepada Dia.
Kalau ada orang yang pergi berdoa di kuburan, doa depan patung, buat hajat minta tepi dia panggil atas telaga, keramat dan seumpama dengannya, tak payahlah, tinggallah. Tinggalkan. Semua benda-benda tu adalah ciptaan manusia, orang letak. Bukan datang dari Allah. Adapun yang datang dari Allah, dia suruh kalau nak berdoa, doa direct kepada dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa terus kepada dia. Atau cari waktu-waktu mustajab doa. Cari waktu-waktu mustajab doa, hari-hari mustajab doa, yang tu yang kita nak. Jangan pergi doa siapa minta ke kubur. Orang kita lah ni, kenapa selalu kita sebut cerita pasal ziarah kubur, doa kubur dan sebagainya, syirik dan seumpama dengannya. Kenapa kita sebut? Pasal lah ni menjadi satu trend juga tempat kita. Zaman dulu tak ada. Zaman lah ni orang pakat pergi doa di kubur. Dan mereka menganggap ada kubur-kubur keramat. Kubur keramat yang dulunya sudah pun dimatikan. Tak ada dah. Orang tak ingat ada kubur keramat. Kubur Tok Janggut, kubur apa. Tak ada orang tak ingat mana. Pasal apa? Orang tauhid kembali kepada Allah. Tapi lah ni munculnya para pendakwah, so-called kita kata, digelar sebagai pendakwah pakai jubah, pakai serban. Mereka ni yang ajak manusia pergi doa ke kubur. Seakan-akan dia adalah satu sunnah yang ditinggalkan. Dan mereka nak mengajak kembali kepada sunnah tersebut. Kita kata dia bukan sunnah yang ditinggalkan. Dia adalah amalan yang membawa kepada kesyirikan yang selama ini sudah berjaya dibantras oleh ulama-ulama terdahulu. Tiba-tiba hari ni mari pula orang untuk hidupkannya kembali. Dia bukan sunnah yang ditinggalkan. Dia adalah kesesatan yang cuba dihidupkan kembali. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita, zuriat keturunan kita dan umat Islam seluruhnya daripada kesyirikan dan melakukan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fa anjaynahu walladzina ma'ahu wa qata' bi rahmatin minna, lalu kami selamatkan dia, yakni kaum Nabi Hud dengan kaum dia, ya, dengan yang bersama dengannya, walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa qata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina, dan kami binasakan serta putuskan keturunan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mana orang yang bila turun azab ni tak ninggal baka, walaupun seorang tak ninggal baka, tak ada keturunan. Ni pupus terus. Lah ni orang dak bimbang, takut manusia ni pupus sebab vaksin. Tidak vaksin yang memupuskan manusia. Sebelum ni manusia pupus sebab apa? Sebab mereka mensyirikkan Allah. Dengar ni golongan anti-vaksin, golongan anti-vaksin. Kita pun tidaklah kata sokong sangat vaksin. Bukan kata vaksin lah penyelamat kita. Tak boleh kata gitu juga. Kita ni berikhtiar, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang aktif vaksin jangan kira semayang tak semayang. So dia aktif vaksin ni sebab apa? Sebab kita nak kembali kepada nature. Sebab apa aktif vaksin? Sebab vaksin ni adalah konspirasi Yahudi. Sebab apa? Sebab nak hapuskan semua orang-orang ni biar pupus manusia, golongan manusia nak mati, kita terlebih belaka. Lebih kita jumlah lebih berapa bilion dah manusia ni, kita kena kurangkan jumlah manusia kepada berapa bilion saja. Dengar. Dalam sejarah manusia pupus bukan sebab vaksin. Manusia pupus sebab syirik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa qata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina, kami putuskan keturunan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.
sejak Nabi Nuh alaihissalam, orang yang tak beriman kepada Nabi Nuh tenggelam habis mati. Orang yang tak beriman dengan Nabi Hud, semuanya mati bergelimpangan, pupus. Yang tinggal hanya Nabi Hud dengan kaum dia yang beriman. Jadi hari ini yang lebih patut kita bimbang ialah kesyirikan. Kesyirikan. Yang hari ini anak-anak muda tidak sensitif dengan tauhid. Hari ini orang-orang dewasa juga tak sensitif dengan tauhid. Dan orang para pengkuliah, penceramah pun tak sensitif dengan tauhid. Ketahuilah kita tidak akan benar-benar benci kepada kesyirikan sehingga kita benar-benar faham tentang makna tauhid. Hari ini ramai orang tak faham tentang makna tauhid. Dia hanya ingat la ilaha illallah, dia Islam. Tapi dia tak tahu apa intinya kalimah la ilaha illallah. Apa pentingnya tauhid kepada manusia. Dia tak belajar, dia tak tekan benda tersebut. Sehingga bila dia tidak hadam betul-betul konsep tauhid, dia akan jadi orang yang benci kepada syirik. Dan bila dia bermudah-mudah dalam masalah syirik, di saat itulah Allah Azza wa Jalla akan menimpakan azab. Cuma untung bagi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah tidak akan timpakan azab di dunia seperti mana Allah timpakan azab kepada kaum-kaum terdahulu. Tapi ingat, dunia boleh selamat, tapi pelaku syirik di hari akhirat tidak ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka itu termasuk dari orang-orang yang beriman. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu dululah. Hari ini apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya, kita banyak-banyakkanlah berdoa kepada Allah agar Allah taala menghidupkan kita di atas tauhid dan mematikan kita di atas tauhid dalam keadaan kita sedang memperbaiki amalan kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.